Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar bab 16 dalam biologi bersamaan dengan bab 1 untuk tingkatan 5, yang mana bab ini bertajuk organisasi tisu tumbuhan dan juga pertumbuhan. Jadi ada 3 subtopik dalam bab ini. Pertama, 16.1 organisasi tumbuhan. Jadi yang inilah yang kita akan belajar pada hari ini, 16.1. Kemudian ada 16.2 tisu meristem dan pertumbuhan dan 16.3 lengkung pertumbuhan. 16.2 dan 16.3 kita akan belajar pada minggu hadapan. Jadi untuk minggu ni kita belajar dulu 16.1 sahaja ya. Baiklah, jadi apakah standard pembelajaran yang harus pelajar kuasai apabila kita dah habis belajar subtopik ini, iaitu para pelajar sepatutnya dapat berkomunikasi tentang jenis tisu tumbuhan dan fungsi utama. Lepas ini kita akan belajar ada banyak jenis tisu tumbuhan. Sebelum kita masuk kepada jenis tisu tumbuhan, kita ulang kaji semula bab 2 tingkatan 4 yang kamu dah belajar tahun lepas, iaitu tentang sel tumbuhan. Tapi teacher tak akan pergi dengan detail lah, kita cuma buat sedikit ulang kaji sebelum kita masuk kepada topik yang baru. Jadi ini adalah struktur sel di bawah mikroskop. Kalau kamu tengok di sini, gambar ni agak menarik ya, sebab gambar ini adalah 3 dimensi. Tetapi insya-Allah jika soalan untuk SPM, biasanya gambar yang diberikan adalah gambar 2D dan bukan gambar 3D macam ni lah. Cuma nak suruh nampak menarik sikit kan. Ingat lagi kan, kalau sel haiwan dengan sel tumbuhan ni ada yang berbeza. Ada yang persamaan, ada yang berbeza. Contoh macam sel haiwan ni dia ada organel centriole. Ni centriole ni ya. Tetapi untuk sel tumbuhan dia tiada centriole. Okey, jadi mitokondrion, centriole, jasad Golgi, membran nukleus, jalinan endoplasma licin, jalinan endoplasma kasar, nukleus, dalam nukleus ada nukleolus, ada kromosom, and then ada lysosom untuk menguraikan organel yang dah mati atau rosak. Kemudian kalau untuk sel tumbuhan kita ada kloroplas dan juga dinding sel. Jadi sel tumbuhan ni dia dapat menjalankan fotosintesis. Dia agak esok ni. Dia tak ada mana. Okey. Jadi ini adalah contoh sel daun Elodea. Daun Elodea ni antara tumbuhan yang tenggelam dalam air. Selain Elodea, kita ada Carbomba spesies, kita ada Hydrilla spesies. Jadi bila kita tengok di bawah mikroskop, kita akan nampak struktur organel yang berwarna hijau ni. Ini adalah kloroplas memang. Kalau untuk sel tumbuhan dia akan ada banyak kloroplas. Tapi ada juga sel tumbuhan yang tak ada kloroplas seperti sel bawang kan. Sebab sel bawang tu dia tiada kloroplas sebab dia adalah simpanan makanan. Jadi dia tak boleh menjalankan fotosintesis untuk sel bawang. Tapi ini adalah sel daun Elodea, ini adalah dinding sel, ini adalah sitoplasma dan ini adalah membran plasma. Tetapi jika kamu diminta untuk melabelkan mana-mana organel atau struktur dalam soalan SPM ataupun mana-mana soalan, kamu jangan buat anak panah macam ni kamu just buat straight line sahaja. Hanya buat straight line sahaja. Macam tulis dia macam ni je. Tak perlu buat anak panah, tak payah buat anak panah. Dan seeloknya dia tak sengit lah. Contoh kamu nak labelkan untuk kloroplas okey, straight je. Sengit, teacher terbuat sengit, sorry. Tulis je kloroplas. Okey, bagi kelas 5AB
Jangan risau. Buat masa sekarang ni kamu belajar dulu bersama 4FF dalam bahasa Melayu. Lepas ni teacher akan hantar link kepada video yang cikgu mengajar menggunakan DLP. Jadi kamu cuma tengok kepada istilah lah sebab konten kamu dah faham. Okay. Kalau ada masalah boleh je buka mic dan tanya soalan. Jadi ini kita buat sedikit revision lah untuk dinding sel. Ingat lagi tak dinding sel yang mana dibina daripada gentian selulosa yang sangat kuat. Lepas tu dinding sel ni dia bersifat telak sepenuhnya. Apa yang dimaksudkan dengan telak sepenuhnya? Iaitu dia akan membenarkan semua bahan untuk masuk dan keluar melaluinya. Itu maksud telak sepenuhnya. Jadi fungsi dinding sel ni untuk mengekalkan bentuk sel tumbuhan dan juga memberi sokongan mekanikal kepada sel tumbuhan. Perkataan mekanikal ini sangat penting. Kenapa? Kalau tak ada mekanikal, kamu akan kehilangan markah. Sebab kalau kamu hanya tulis sokongan, ia terlalu general. Adakah sokongan moral? Jadi wajib ada sokongan mekanikal. Kemudian bakul. Bakul di mana bakul ni dia mengandungi subsel. Yang mana subsel ni, yang mana bakul ni dia mengandungi subsel ataupun kamu cakap dia mengandungi air, asid organik, gula, asid amino, enzim ni kan. Okay, kita pergi just buat sedikit revision lah. And then chloroplast yang mana dia mempunyai pigmen klorofil bagi menyerap cahaya matahari untuk menjalankan fotosintesis. Okey, jadi selain daripada kamu dah belajar tentang sel tumbuhan masa form 4 tahun lepas, kamu juga telah belajar aras organisasi organisma multisel dalam bab 2 tingkatan 4 kan? Yang mana dia start dengan sel, dia bermula dengan sel, kemudian dia membentuk tisu, kemudian dia membentuk organ, kemudian dia membentuk sistem, kemudian dia kemudian dia membentuk, ada yang teacher tertinggal tak? Betul kan? Sel membentuk tisu, membentuk organ, membentuk sistem. Kemudian banyak-banyak sistem yang berbeza saling bekerjasama untuk menjalankan fungsi yang khusus yang lengkap, maka ia akan membentuk organisma. Jadi yang kita ulang kaji tadi tu adalah untuk organel organel yang terdapat dalam sel. Jadi sekarang kita buat sedikit ulang kaji untuk sel pula. Ingat lagi tak sel-sel khusus dalam tumbuhan? Apa yang dimaksudkan dengan sel khusus ni? Okey, sel khusus ni adalah sel yang telah menjalani proses pembezaan dan menjadi sel yang khusus. Di mana sel-sel ini dia berubah struktur dan bentuk agar bersesuaian dengan fungsinya. Okey, contoh sekarang teacher lukis satu sel tumbuhan yang tipikal. Ini adalah sel tumbuhan yang tipikal di mana ada dinding sel. Okey, dia ada dinding sel, dia ada membran plasma. Kemudian apa lagi sel tumbuhan? Dia ada bakul yang besar. Kemudian dia ada nukleus. Kemudian dia ada kloroplas, banyak lagi lah kan. Jalinan endoplasma kasar, jalinan endoplasma licin. Yang teacher tengah lukis ni kloroplas Dia ada banyak kloroplas sel tumbuhan ni. Ada jalinan endoplasma kasar kan. Jalinan endoplasma kasar ni dia berhampiran dengan nukleus. Kemudian pada jalinan endoplasma kasar dia ada organel ribosom. Teacher tak lukis habis lah Okey, jadi ini adalah sel tumbuhan yang tipikal. Belum lagi mengalami proses pembezaan lah kita kata kan. Bila
bila mana yang membeza? Bila dia dah berubah struktur dan bentuk dan juga dia dah ada fungsi dia. Contoh macam apabila dia berubah menjadi sel akar rambut. Untuk sel akar rambut ni dia mempunyai unjuran yang panjang. Ni. Sama juga dia ada dinding sel. Dia ada bakul, sama je. Cumanya sel rambut akar ni dia ada unjuran yang panjang ni. Jadi ini namanya sel akar rambut. Sel akar rambut. Di mana apa fungsi dia? Kenapa dia ada unjuran yang panjang ini? Untuk dia menambahkan jumlah luas permukaan untuk dapat menyerap lebih air dan garam mineral. Itulah yang teacher maksudkan dengan sel khusus ni. Daripada sel tipikal tumbuhan yang biasa menjalani proses pembezaan dan menjadi sel yang khusus. Ada banyak. Contoh, mari kita ulang kaji sekejap. Contoh kita ada, kita pergi pada sel akar rambut dulu. Yang ni. Yang ni yang teacher lukis tadi ni. Ini. Yang ini sel akar rambut ni. Sel akar rambut di mana ia merupakan sel epidermis yang terubah suai. Mempunyai rambut ataupun unjuran pada sel untuk meningkatkan jumlah luas permukaan bagi memaksimumkan penyerapan air dan garam mineral. Ada orang nak masuk ke Bunyi kling-kling tadi tu yang saya cakap tadi tu. Kalau boleh gunakan email delima ya. Gunakan email delima supaya terus masuk secara automatik. Jadi kalau kamu masuk lambat ketika teacher mengajar, kamu terlepaslah yang awal-awal kan teacher lambat buka. Bila teacher dah mengajar, teacher tak nampak dah siapa yang nak masuk. Lain kali guna email delima. Selain sel akar rambut, kita juga ada sel pengawal. Ini juga adalah sel khusus dalam tumbuhan. Dia telah mengalami pengubahsuaian. Mempunyai banyak kloroplas dan dia ni adalah mengawal bukaan stoma. Lepas tu kita ada sel mesofil palisat. Boleh tengok balik macam mana bentuk sel mesofil palisat ni. Dia berbentuk silinder, disusun menegak dan padat. Padat apa? Padat rapat antara satu sama lain. Dan dia ada banyak kloroplas. Kenapa? Sebab nak menyerap cahaya matahari secara maksimum. Okey, sel mesofil berspan yang bawah ni. Ini adalah sel mesofil berspan. Ini adalah sel mesofil palisat. Ini adalah sel epidermis atas, tisu epidermis atas. Atas sekali kita ada kutikel. Kemudian kita ada lapisan epidermis bawah. Ini dia sel pengawal, ada sepasang untuk mengawal bukaan dan penutupan liang stoma. Jadi beza sel mesofil berspan ni dia tersusun longgar dan banyak ruang antaranya bagi membenarkan pertukaran gas berlaku dan dia juga ada kloroplas. Tetapi kloroplasnya adalah sedikit berbanding dengan sel mesofil palisat. Jadi sel mesofil palisat ni adalah kawasan yang paling banyak menerima cahaya matahari. Sebab tu dia ada banyak kloroplas, dia disusun menegak dan padat untuk menyerap cahaya secara maksimum. Selain itu kita ada juga tiup tapis ataupun kita panggil sebagai sel tapis pun boleh. Ini adalah antara sel-sel yang membentuk phloem. Tiup tapis Dan kita ada xylem. Antara xylem ni sel xylem lah. Kita ada xylem ataupun sel xylem, kita ada trachea, kita ada parenchyma, kita ada fiber. Jadi ini akan membentuk tisu xylem. Phloem dengan xylem adalah tisu, bukan sel Tapi kalau sel xylem tu sel lah. Sel tapis sel lah. Macam phloem, dia terdiri daripada 4 jenis sel. Sel tapis, sel rakan, parenchyma, sel parenchyma dan juga fiber. Ada yang nak masuk kejap.
Okey, sekarang baru kita nak masuk kepada yang kita nak belajar. Yang tadi tu organel, sel, kita nak ulang kaji je. Bab 2 tingkatan 4 yang kita dah belajar tahun lepas. Sekarang kita nak masuk kepada core lah yang kita nak belajar hari ini, iaitu jenis-jenis tisu tumbuhan. Jadi tisu tumbuhan ada 2 jenis. Satu ialah tisu meristem. Kejap kita nak tukar pada ballpen. Okey. Jadi ada 2 jenis tisu tumbuhan, iaitu tisu meristem dan juga tisu kekal. Apa maksud tisu meristem? Tisu yang aktif membahagi secara mitosis. Ada 2, iaitu tisu meristem apex dan tisu meristem lateral. Tisu meristem apex ni adalah tisu meristem yang aktif bermitosis yang terletak di hujung pucuk dan juga hujung akar. Apex ni macam puncak lah, macam hujung. Manakala kalau tisu meristem lateral adalah tisu meristem yang aktif bermitosis secara sisi. Yang nanti kita akan belajar. Tisu meristem ni kita akan belajar dalam subtopik selepas inilah yang kita akan belajar minggu depan. Untuk hari ini kita akan belajar dengan detail tisu kekal. Boleh Jadi nama lain bagi tisu meristem lateral ialah tisu meristem sisi. Yang ini dia nak menambahkan ukur lilit batang, diameter batang. Katakanlah pokok tu asalnya bila tumbuh besar ni je batang dia kan. Ni akar dia Bila dia tisu meristem lateral ni membahagi, dia akan menambahkan ukur lilit batang. Menambahkan diameter batang. Kalau tisu meristem apex ni dia akan menambahkan ketinggian pokok. Hujung akar jauh ke dalam, pucuk pun tumbuh tinggi ke atas. Kenapa pucuk nak tumbuh tinggi ke atas ni? Dia nak mendapatkan lebih cahaya matahari. Kenapa akar ni nak tumbuh jauh ke dalam ni? Sebab dia nak menyerap lebih air dan garam mineral. Jadi sekarang jenis yang kedua adalah tisu kekal. Ada 3 jenis, minta maaf iklan. Ada 3 jenis tisu kekal. 1 tisu epidermis, 2 tisu asas, 3 tisu vaskular. Adik-adik ni sana adik. Abang kakak nak belajar ni. Aman? Kejap ni. Okey. Jadi untuk tisu asas ada 3 pula tisu, iaitu tisu parenchyma, tisu collenchyma, tisu sclerenchyma. Tisu vaskular ni apa Tisu yang terlibat dalam pengangkutan. Jadi kita tahu untuk tumbuhan ni dia akan mengangkut hasil fotosintesis, iaitu glukosa ataupun sukrosa. Jadi tisu vaskular yang akan mengangkut hasil fotosintesis ni adalah tisu phloem. Dan tadi teacher dah bagi tahu kan, tisu phloem ni ada 4 jenis sel. Sel tapis ataupun tiup tapis, sel rakan, sel parenchyma dan fiber kan. Tisu xilem. Tisu xilem ni dia akan mengangkut air dan garam mineral daripada akar ke seluruh bahagian pokok. Jadi untuk tisu xilem ni ada 4 juga sel yang membentuk tisu ni, iaitu sel xilem ataupun xylem, sel trachin, sel parenchyma dan juga sel fiber. Okay, kita pergi tengok. Ni gunting. Wise. Ni gunting. Ni. Ni abang. Wise gunting. Terima kasih dek. Okey, jadi kita ulang balik. Tisu meristem ni adalah tisu yang aktif membahagi secara mitosis. Manakala tisu kekal, kita ulang balik, adalah tisu kekal. Tadi kan kita belajar ada 2 jenis tisu, tisu meristem dan tisu kekal. Tisu kekal ialah tisu matang yang telah mengalami proses
salah ejen, minta maaf pembezaan atau sedang mengalami proses pembezaan. Apa maksud proses pembezaan tadi? Teacher bagi tahu berubah daripada segi struktur dan bentuk. Kalau pengkhususan, dia berubah daripada segi fungsi. Ada 3 jenis tisu kekal, iaitu pertama tisu epidermis, yang kedua tisu asas, yang ketiga tisu vaskular. Di manakah terletaknya tisu kekal? Ini adalah contoh gambar pokok tisu kekal tadi kan. Antaranya yang pertama tisu epidermis, betul? Ini dia. Ini adalah daun ni, atas daun ni adalah tisu epidermis. Yang ni dia. Yang ni dia dah besarkan ini tisu epidermis. Kalau xylem dan phloem ni adalah tisu vaskular. Okay. Kemudian tisu asas iaitu parenchyma, sclerenchyma dan juga collenchyma. Okey, semula takut kamu pening. Pertama tadi kita ada tisu epidermis. Contoh kalau dekat daun, ini dia tisu epidermis. Ini tisu epidermis. Bahagian atas dan bahagian bawah. Nah, yang tadi kan yang teacher cakap epidermis atas, epidermis bawah, itulah tisu epidermis. Lepas tu pada batang pula, bila kita buat keratan rentas batang, kat luar ni tisu epidermis. Dia dekat luar. Apa fungsi utama dia? Memberi perlindungan kepada organ tersebut. Dekat akar, ada juga tisu epidermis dekat bahagian luar. Boleh Kemudian kita ada tisu, tadi yang kedua kita ada tisu asas. Tisu asas ada 3. Pertama, parenchyma, kedua sclerenchyma, ketiga collenchyma. Kalau kamu tengok gambar kat sini pun dia ada ciri yang berbeza. Dan fungsi lain-lain lah. Kemudian kalau kita tengok kat bawah ni kita ada tisu vaskular. Tisu vaskular ialah tisu yang terlibat dalam pengangkutan, iaitu tisu xylem dan juga tisu phloem. Kita ulang balik tadi, tisu kekal ada 3 jenis, tisu epidermis, tisu asas, tisu vaskular. Tisu asas ada 3 jenis, tisu parenchyma, tisu collenchyma, tisu sclerenchyma. Tisu vaskular ada 2 jenis, tisu xylem, tisu phloem. Boleh? Kalau ada soalan tanya Ada lagi tak orang ni? Takut teacher cakap seorang-seorang je ni. Tolong respon sikit, ada tak orang? Ada teacher ada. Line teacher pun dah okey dah. Internet teacher pun dah okey, tak putus-putus dah. Okey, tapi kalau line kamu tak stabil, jangan risau. Teacher akan upload dalam YouTube. Tengok dalam YouTube Jangan risau, jangan stres-stres. Okey, kita nak masuk kepada tisu epidermis. Tadi teacher dah tunjukkan gambar rajah kat mana tisu epidermis, kat mana tisu asas, dekat mana tisu vaskular. Kita pergi detail lagi. Jadi tisu epidermis ni apa? Dia akan melapisi permukaan luar batang. Dia akan melapisi permukaan luar batang, daun dan akar tumbuhan muda. Tadi kan dekat batang ada tisu epidermis, dekat daun ada tisu epidermis, dekat akar pun ada tisu epidermis. Ada yang nak masuk ke? Tadi macam bunyi benda tadi. Okey, tak ada. Jadi dinding sel epidermis ni dia terdedah kepada udara. Dan spesialnya dia akan diliputi oleh lapisan berliling yang kita panggil sebagai kutikel. Ia adalah lapisan yang kalis kepada air. Jadi kutikel ni dia akan mengurangkan kehilangan air melalui penyejatan, iaitu proses transpirasi. Dan juga dia akan melindungi daun daripada kecederaan mekanikal dan dia akan menghalang serangan patogen. Jadi tisu epidermis ni dia akan melindungi daun lah. Melindungi daun, melindungi batang. Dan ada juga sel-sel epidermis
yang telah terubah suai. Maksudnya menjadi berubah bentuk, berubah struktur, berubah fungsi dia, menjadi sel pengawal yang kita dah ulang kaji tadi tu kan. Dia akan mengawal bukaan dan penutupan liang stoma. Kemudian sel rambut akar. Sel akar rambut, sel rambut akar, sel akar rambut kan. Minta maaf sel rambut akar tadi yang slide mula terbalik kan. Okey. Dalam buku teks adalah sel rambut akar. So kalau kita berlaku kekeliruan istilah, kita kena rujuk buku teks iaitu sel rambut akar. So dia akan meningkatkan jumlah luas permukaan akar bagi meningkatkan penyerapan air dan garam mineral. Saya cakap lah, kita dah meningkatkan jumlah luas permukaan, of course lah dia akan meningkatkan penyerapan air dan garam mineral. Kalau ada kawan-kawan nak masuk bagi tahu teacher Okey, sekarang kita dah habis untuk tisu epidermis. Long, TB tu. Okey, tisu asas ada 3. Masya Allah, tisu parenkimia. Salah je. Tisu parenkima. Sekarang teringat mami pula Tisu parenkima. Cikgu Ida Hayu dah. Cikgu Sanisa, Cikgu Kimia, sains macam. Okey, tisu parenkima merupakan sel hidup yang paling ringkas dan belum mengalami pembezaan. Okey, teacher minta lah seorang volunteer untuk baca ni tisu parenkima, tisu kolenkimia lagi. Tisu kolenkima. Tisu sklerenkima. Okey, tolong volunteer untuk baca je. Siapa boleh? Baca point dia je. Baca point je. Siapa tu? Khairi. Siapa tu? Okey, bagus Khairi. Baca Khairi. Tisu sklerenkima terdiri daripada sel parenkima dulu. Parenkima. Yes. Merupakan sel hidup yang paling ringkas dan belum mengalami perbezaan. Okey, Khairi bukan perbezaan proses pembezaan, bukan R typing error Okey. Lepas tu mempunyai dinding sel yang paling nipis. Tisu parenkima yang berada dalam keadaan segah memberikan sokongan dan mengekalkan bentuk tumbuhan herba. Okey, kita kena tambah dalam Jack Harry, kena tambah kataan apa tadi? Sokongan mechanical. Good. Tak ada mechanical, tak ada markah. Okey Harry, sambung Harry. Terlibat dalam fotosintesis dan membantu penyimpanan kanji dan gula serta terlibat dalam pertukaran gas. Okey. Dan yang terakhir terlibat dalam baik pulih dan penjanaan semula tisu tumbuhan serta dalam pengangkutan sistem vaskular. Okey, vaskular salah aja tapi error tu Okay situ untuk bahasa Inggeris lah vaskular. Kalau English vaskular Okey, nanti 5AB cek balik istilah dengan video DLP yang kita akan hantar nanti Okey, sambung Harry to tisu kolenkima. Tisu kolenkima terdiri daripada sel hidup dan apabila telah matang akan menjadi sel yang fleksibel. Mempunyai dinding sel yang dibuat daripada pektin dan hemiselulosa. Mempunyai dinding sel yang lebih tebal berbanding dengan dinding sel parenkima, memberi sokongan mekanikal dan sifat keanjalan kepada tumbuhan. Okey. Sklerenkima Khairi. Sklerenkima terdiri daripada sel-sel mati apabila matang, mempunyai dinding sel yang paling tebal antara semua tisu asas, memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada bahagian tumbuhan yang matang. Tisu ini juga membantu dalam pengangkutan air dan nutrien dalam tumbuhan. Okey, terima kasih Khairi. Kamu jangan risau sangatlah, ya Allah banyaknya nak kena hafal parenkima, kolenkima, sklerenkima. Sebab setakatlah teacher mengajar selama dekat 12 tahun ni, sekali je ada soalan SPM tanya 3 tahun lepas. Itu pun satu markah je. Dia tanya, dia bagi gambar tisu kolenkima, dia tanya apa ciri tisu tersebut. Dia bukan minta nama.
Dia tanya apa ciri tisu, ciri sel tersebut. Gambar dah diberi. Jadi kamu tengok gambar, kamu dah boleh jawab dah. Iaitu dinding, kamu nampak dalam gambar tu, dinding sel tersebut lebih tebal. Boleh Jangan risau. Cuma kamu tahulah yang mana dinding sel nipis, yang mana dinding sel tebal. Okey. Nanti kita tengok gambar. Ada gambar ini gambar dia. Okey. Tisu parenkima ni dinding nipis. Kamu cakap je kan contoh soalan yang SPM tu dia tanya tisu dia tanya sel parenkima. Tapi kalau tanya apakah ciri sel parenkima? Dinding nipis dapat 1 markah. Jangan risau. Bakul besar. Bila soalan tu bagi gambar, kamu nampak dalam gambar tu, okey, ciri dia bakul ni besar. Dapat 1 markah. So itu tisu parenkima. Kalau tisu kolenkima, okey, dia memberi sokongan kepada tumbuhan muda. Memberi sokongan apa tadi? Sokongan mekanikal. Tumbuhan muda yang tidak berkayu dan tumbuhan herba. Jadi dekat tisu kolenkima ni dia ada penebalan pada dinding sel oleh selulosa dan juga pektin. Okey, tisu parenkima ni dinding sel dia ditebalkan oleh lignin. Dia juga berfungsi untuk menyokong serta memberi perlindungan kepada tumbuhan. Beza-beza Okey, kalau tisu mitosis pula, sel mitosis ni tisu meristem. Tisu meristem. Bukan tisu mitosis tisu meristem, iaitu tisu ataupun sel yang aktif bermitosis. Kalau untuk sel meristem ni, dia sel-sel dia kecil-kecil. Okey, tisu vaskular ada xylem dan juga phloem. Xylem dan juga phloem, picture tunjuk nota sama je. Nota yang ni sama dengan nota yang ni. Cuma nota yang ni dia ada gambar. Phloem ni phloem. Okey. Tadi dah. Iaitu ni dia. Yang ini adalah phloem. Kalau kamu nampak yang ni yang sebelah, ya Allah tu. Yang sebelah sini adalah phloem yang sebelah sini. Kamu nampak kat sini ni dia ada plak tapis ni. Setiap tiub tapis, setiap sel tapis ni dia ada plak tapis. Jadi phloem terdiri daripada sel rakan. Ni sel rakan. Sel rakan ni macam sel biasa. Dia ada organel mitokondria, dia ada organel-organel lain lah. Dan tiub tapis ataupun sel tapis dan juga sel parenkima dan juga sel fiber. Okey, terbentuk daripada sel hidup. Tapi bila dia dah semakin nak matang, kebanyakan organel akan terurai. Yang tinggal hanyalah sitoplasma. Sebab itulah sel phloem ni, sel rakan ni, tiub tapis ni, dia adalah sel hidup. Kenapa? Kerana dia masih lagi ada sitoplasma. Berbeza dengan sel xylem. Kalau sel xylem, selnya mati. Sel dia mati. Sitoplasma pun dah tak ada, organel pun tak ada terurai. Kenapa? Sebab dia nak membenarkan pengaliran air melaluinya. Okey, tiub tapis ni dia tak ada organel seperti nukleus dan ribosom. Sebab apa? Kerana apabila matang, organel-organel tu akan merosot. Tetapi masih lagi ada sitoplasma. Sebab itulah kita katakan phloem ni, sel tapis ataupun tiub tapis ni adalah sel hidup. Okey, jadi masalahnya bila dia nak mengangkut hasil fotosintesis, dia perlukan tenaga. Sedangkan dia tiada organel. Tak ada mitokondria. Sebab itulah pada dia ada sel rakan yang akan membekalkan tenaga kepada tiub tapis, kepada phloem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Tiub tapis ni tersusun dari hujung ke hujung phloem untuk membentuk struktur tiub yang memanjang dan bersambung. Phloem mengangkut glukosa ataupun sukrosa yang terhasil daripada proses fotosintesis dari daun ke organ penyimpanan seperti akar, buah dan juga umbisi. Okey, ni gambar ni, ini belah sini xylem belah sini adalah phloem.
Ni ada, nampak kan dekat sini dia ada plat tapis ni, dia ada plat tapis. Itu yang membezakan. Kalau kita nak lukis kan, nak kenal senang je. Kalau daripada pandangan atas, kalau xylem kita akan nampak dinding yang tebal. Adik janganlah. Dinding yang tebal. Kenapa tebal? Sebab xylem ni dia ditebalkan oleh lignin dan tengah ni kosong, hollow. Tak ada sitoplasma. Organel pun dah mati, dah terurai. Tapi kalau untuk sel tapis, kita akan nampak macam ni bentuk dia. Ada dot. Apa dot ni? Plat tapis. Ini beza dia. Ini kamu nampak adalah xylem, ini phloem, ini xylem. Okey. Ni gambar samalah, gambar tissue phloem. Ni tube tapis, ni serahkan dekat sebelah je. So ini adalah xylem. Xylem. Belah, jangan tertukar. Kan dah label ni kan. Belah sini adalah phloem. Belah sini adalah xylem. Nampak tak xylem ni dia kosong, di tengah-tengah hollow. Lepas tu dia saling, salur xylem ni saling bersambungan hujung ke hujung. So xylem terbentuk daripada sel-sel mati. Kenapa mati? Sebab organel tak ada, sitoplasma pun dah tak ada. Dan xylem ni dia diselaputi oleh lignin. Kenapa? Untuk memberi sokongan mekanikal kepada xylem. Sebab xylem ni dia mengangkut air dan garam mineral. Air tu bertekanan tinggi dan kemungkinan besar xylem ni boleh ranap. Disebabkan tekanan air yang tinggi. Sebab itulah dia akan diperkuatkan, ditebalkan dengan lignin untuk memberi sokongan mekanikal bagi mengelakkan daripada xylem ini ranap ataupun kempis. Tapi perkataan lebih tepat ranap lah. Okey, xylem terdiri daripada salur xylem yang memanjang, berongga. Ni kan, memanjang, berongga dan bersambungan antara satu sama lain dari akar ke daun. Ini membolehkan xylem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke semua bahagian tumbuhan. Okey, baiklah. Dah habis untuk tisu vaskular, xylem dan phloem. Kita buat sedikit ulang kaji untuk bab 2, tapi teacher rasa kita tak sentuh sangat bab 2 tahun lepas ni. Kepadatan. Dalam sesetengah jenis sel, dia akan ada kepadatan organel yang berbeza. Contoh kalau macam sel meristem tumbuhan sel meristem tadi kita dah belajar adalah sel yang aktif bermitosis. Dan kita dah belajar dah, kalau untuk mitosis, untuk pembahagian sel ni, dia perlukan banyak tenaga. Sebab nak membahagi itu perlukan tenaga. Jadi, sel meristem tumbuhan dia akan ada banyak mitokondria. Kenapa? Sebab dia nak menjana banyak tenaga. Okey, lepas tu selain sel meristem tumbuhan, contoh lagi macam sel otot penerbangan burung. Sebab untuk otot burung tu mengecut mengendur nak membolehkan sayap tu digerakkan ke atas dan ke bawah, ke depan dan ke belakang tu, ke atas, ke depan, ke bawah dan ke belakang tu, dia perlu pengecutan dan pengenduran otot rangka pada burung tu, otot penerbangan pada burung tu. Jadi perlukan banyak tenaga. Jadi sel otot penerbangan burung akan ada banyak mitokondria. Lagi macam sel sperma juga akan ada banyak mitokondria untuk membekalkan banyak tenaga bagi membolehkan sperma itu berenang ke tube Fallopian bagi mensenyawakan ovum di tube Fallopian. Jadi fungsi kenapa ada banyak mitokondria ni? Untuk menjana banyak tenaga. Membolehkan proses pembahagian sel secara aktif bagi menghasilkan sel baharu, dia merujuk kepada sel meristem tumbuhan. Kemudian sel mesofil palisat dan sel mesofil berspan ni dia akan ada banyak kloroplas. Kenapa? Untuk menyerap cahaya matahari lah, sebab dalam kloroplas akan ada banyak pigmen klorofil untuk menyerap cahaya matahari bagi meningkatkan proses fotosintesis. Kamu kena ingat kalau soalan tanya kenapa sel mesofil palisat ada banyak kloroplas? Mesti ada perkataan banyak juga untuk menyerap lebih cahaya matahari
bagi meningkatkan proses fotosintesis bagi menghasilkan lebih glukosa. Okey, jadi homework untuk hari ini, minggu ni sebelum kita jumpa minggu depan pada hari Isnin, teacher nak kamu jawab dalam buku teks. Kamu tak ada buku teks tak apa, teacher akan hantar soalan lepas ni iaitu praktis formatif 1.1. Nanti teacher akan snap gambar soalan, teacher hantar dalam grup. Okey Okey, dah apa nak masuk Okey Firdaus, kelas dah nak habis dah. Nanti tengok kat YouTube Jadi setakat tu je yang kita nak belajar hari ni. So kita dah habis 16 untuk 1.1. Nanti kita ataupun 16.1, nanti kita akan masuk kepada 1.2. 1.2 iaitu tisu meristem dan pertumbuhan pada minggu hadapan. Kalau tak ada soalan ataupun nak tanya soalan secara personal pun boleh WhatsApp teacher Jadi kita akhiri kelas kita pada petang ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you teacher. Okay, welcome. Bye teacher.